happen. TPM punya komen pasal jangan pembangkang ini, yang TPM kata jangan main api, jangan bakar sensasi rakyat, dengan provok rakyat dengan apa yang berlaku di Mesir dengan Libya tu nak berlaku kat sini. Ya. Guling kerajaan ni. Inilah sebenarnya sikap pembangkang. Ya, tidak boleh menerima hakikat bahawa rakyat sedang menolak mereka. Jadi mereka tahu pada hari ini rakyat sudah pun memahami, sudah pun faham bahawa selama ini mereka dibohongi oleh pembangkang. Temelang mereka, sendiwara mereka telah pun diketahui oleh rakyat, dan rakyat sedang menolak mereka, dan mereka tidak dapat menerima hakikat ini. Sebab itulah mereka sanggup melakukan apa saja, walaupun membelakangkan demokrasi, walaupun mereka tahu jikalau mereka lakukan ini, yang akan menerima kesan dan akibat adalah rakyat sendiri. Apabila negara kucak-kacir, negara tidak aman, tentu saja yang akan menghadapi kesulitan adalah rakyat. Tetapi mereka tidak pernah memikirkan soal rakyat. Yang mereka fikir adalah diri mereka sendiri. Jadi saya bersetuju dengan amaran yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri, bahawa jangan sekali-kali memperjudikan masa depan rakyat untuk kepentingan mereka. Dan kita harap kepada Kementerian Dalam Negeri, jika benar perkara ini, ambil tindakan yang sekeras-kerasnya, kerana jika dibiarkan, yang susah, yang merana adalah rakyat kita sendiri. Jadi kita mahu tindakan yang tegas dapat dilakukan, dapat diambil kepada mereka ini. Saya dengar malam Datuk dia berkunjung ke dua rumah kita punya orang UMNO yang lompat kita. Jadi mungkin yang terang. Ya, saya berjumpa dan berbincang dengan mereka, dan mereka melahirkan rasa kekesalan kerana tersilap apabila membuat keputusan tersebut, dan tidak ada pengaruh daripada sesiapa. Saya pun apabila berjumpa mereka tidak memberi apa-apa pengaruh, tekanan dan sebagainya. Cuma saya dengar pandangan mereka, dan akhirnya mereka bersetuju. Mereka mengakui bahawa mereka ini adalah orang yang telah lama dengan UMNO. Misalnya saudara Muzammil merupakan pengasas kepada UMNO di Jengka 25. Darah dia adalah darah UMNO. Jiwa dia adalah jiwa UMNO. Jadi kesilapan telah dilakukan, dan saudara Muzammil beritahu bahawa dia sedar bahawa tidak ada parti yang boleh membela rakyat di negara ini, membela orang Melayu di negara ini selain daripada Barisan Nasional. Sebab itulah dia membuat keputusan untuk kembali kepada Barisan Nasional. Saya dengar ada lagi satu kumpulan di Jengka 22, Ketua Cawangan dan AJK. Itu betul tak? Saya dipaham pun begitu, dan saya pun berjumpa dengan mereka, dan mereka walaupun masalah dalaman tu ada, tetapi mereka tetap bersama Barisan Nasional. Mereka akan tetap memberi sokongan kepada Barisan Nasional, dan mereka berjanji akan memastikan Barisan Nasional akan menang besar di Jengka 22 yang mereka wakili. Dan saudara Muzammil akan terus bekerja untuk memastikan Barisan Nasional menang besar di Jengka 25. Kerana Jengka 25, Jengka 22 atau Jengka 23 merupakan kubu Barisan Nasional selama ini. Kita Tanya Muzammil. Muzammil. Ada lagi? Ada lagi. Tadi tu apa ni, polis ada tahan beberapa remaja di kawasan Nusa Kadar mencabut penjaga Barisan Nasional. Mereka ni dakwa diupah ni oleh pihak tertentu lah. Dia cabut bendera siapa? Saya tak tahu. Ada 4-5 orang tu remaja. Boleh dapat tahan diorang lah. Jadi diorang ni budak ni dakwa diorang bayar RM10 cabut bendera tu. Dibayar oleh, tentulah tidak dibayar oleh BN. Tentu dah dibayar oleh parti yang melawan BN. Jadi saya sebenarnya kita memang dapat lihat bahawa mereka ini sudah desperate. Mereka desperate. Sebab itu mereka sanggup melakukan apa saja. Cabut bendera itu merupakan salah satu perkara kecil yang mereka lakukan.
macam-macam lagi yang telah mereka lakukan. Saya difahamkan Ketua Bahagian Kuala Kerau Datuk Ismail, dan saya baca dalam akhbar, melaporkan kepada pihak polis apabila pihak pembangkang meluarkan risalah dengan logo kerajaan untuk berjanji syurga dan sebagainya. Jadi ini semua perkara-perkara yang mereka lakukan atas rasa desperate mereka, yang mereka tahu mereka akan kalah. Sebab itulah mereka kata akan melakukan huru-hara dan sebagainya. Ini semua atas tindakan desperate. Jadi saya tidak heran, dan saya berharap, cuma yang saya harap kepada penyokong-penyokong Barisan Nasional, kepada petugas-petugas Barisan Nasional, jangan terikut-ikut dengan sikap pembangkang ini. Biarlah mereka bersikap menentang undang-undang, bersikap tidak profesional, bersikap mengambil tindakan sendiri dan sebagainya. Tetapi kita di peringkat Barisan Nasional mesti pastikan kita buat perkara semuanya mesti berlandaskan undang-undang. Kerana kita di pihak yang benar, kita tidak akan menghadapi masalah. Ini sebab dia gunakan budak-budak. 13 hingga Sebab itu saya kata, bila dah desperate, dia akan gunakan apa saja. Dia akan gunakan apa saja. Sebab di Merlimau misalnya, ada yang menyamar jadi wanita. Ini semua berlaku. Perkara-perkara ini tidak pernah dilakukan oleh Barisan Nasional. Kita begitu gentleman di dalam menghadapi pilihan raya. Kalau nak bergaduh, yang pukul puteri setiap kali pilihan raya pun merupakan daripada pihak pembangkang yang mencaci kita dengan kata-kata fitnah, kesat dan sebagainya, pembangkang. Saya sendiri pernah melalui peristiwa ini apabila melalui kawasan-kawasan pembangkang, dicaci, dihina dan sebagainya. Mereka berkata mereka adalah parti yang memperjuangkan Islam, tapi dari segi perkataan yang dihamburkan, yang dicaci, nista dan sebagainya, langsung tidak menggambarkan keislaman mereka. Saya baru ni ditenang, ada beberapa penyokong parti pembangkang lalu di dalam kawasan yang dikhaskan untuk penyokong Barisan Nasional dengan membawa bendera mereka lalu di kawasan kita. Kita tak usik pun. Saya percaya kalau orang Barisan Nasional bawa bendera barisan lalu di kawasan penyokong yang dikhaskan untuk PAS dan pembangkang, bukan saja kena caci, mungkin kena pukul dan sebagainya. Inilah perbezaan yang rakyat perlu lihat antara pembangkang dan juga Barisan Nasional. Hari ni hari terakhir kan, 12 malam di meeting untuk sampaikan. Saya harap pengundi-pengundi di Kerbau ini meneguhkan tekad untuk mengundi Barisan Nasional. Dalam masa yang sama pastikan kad melalan dan sebagainya dijaga, dan pastikan juga jangan terkeliru dengan undi-undi kesian yang dipohon daripada kita. Mereka saya difahamkan akan dia dah tahu dah kalah ni. Dia dah tahu dia dah kalah, jadi dia akan pergi jumpa, minta undi kesian, bagilah satu undi supaya jangan hilang pertaruhan dan sebagainya. Dia akan gunakan taktik-taktik seperti ini. Jadi kita mesti jangan peduli apa yang mereka kata, apa yang mereka minta. Tekadkan tekad, bulatkan semangat. Kita sama-sama pastikan Barisan Nasional menang besar di Dun Kerbau. Jangan takut untuk keluar mundi. Jangan sekali-kali takut untuk keluar mundi. Saya percaya pasukan keselamatan bersedia untuk menjaga keselamatan kita. Kita yakin dengan kemampuan yang ada kepada pasukan keselamatan. Tak komen sikit, ada satu dakwaan pengarah jentera PAS ada beli tanah Perda sehingga pemilik macam terjejak hidup orang. 80,000. Dia orang beli. Tuan Ibrahim Tuan. Orang cerita tu, dia duduk Batam Kedah, tapi dalam masa yang sama dia beli tanah Kedah. Dan dia jadi tuan tanah Kedawung pula. Jadi sebenarnya saya tak heran dengan pemimpin-pemimpin PAS ni. Jadi mereka cakap lain, buat lain dan sebagainya. Mereka bukan, kalau sewaktu peneroka Felda tersepit dengan masalah, patutnya kita bantu. Bukan kita mengambil kesempatan daripada kesempitan dia untuk membeli tanah. Ini dipanggil forced sale. Dari segi istilahnya, jual kerana terpaksa. Jadi ini kesempatan diambil daripada kesempitan dan membeli. Dan kalau benar cerita itu, saya pun tidak dapat, saya tak tahu cerita itu. Tapi kalau benar, merupakan satu perkara yang bertentangan dengan perjuangan kita sebagai parti. Sebenarnya sepatutnya membela masyarakat seperti di Felda dan sebagainya.
semalam ada TPM beritahu yang dia nak cushion price of ni kan. So macam mana dari segi kerajaan? Ya, seperti kita tahu, harga barangan di peringkat global semakin meningkat naik, dan memang dari segi kunjuran yang dibuat oleh pakar-pakar ekonomi mengatakan bahawa di negara Asia ini harga barangan akan meningkat melebihi daripada 15%, inflasi dan sebagainya meningkat mungkin melebihi 15%. Tetapi Malaysia mungkin tidak terlalu rasa tekanan tersebut, terutamanya yang melibatkan makanan asasi, kerana kita masih mengekalkan harga barang-barang yang bersubsidi, masih mengekalkan. Dari segi minyak misalnya, petrol dan diesel masih lagi dikekalkan dengan harga yang sama. Dan pihak kerajaan juga melalui kementerian ini menganjurkan berbagai-bagai program untuk memastikan harga barangan tidak dinaikkan. Misalnya mulai daripada bulan ini, kempen penurunan harga telah pun bermula di supermarket, di hypermarket di seluruh negara. Bermula dengan Maidin minggu depan Giant, Tesco, Carrefour dan sebagainya akan memulakan, termasuk supermarket yang lain. Dan perkara ini akan berterusan sehingga kepada 15 Jun apabila kita akan mengadakan jualan murah seluruh negara, Unified Malaysia Sales, yang akan diadakan pada 15 hari bulan 6 sehingga 31 Ogos, yang mana 50 industri yang akan terlibat di dalam jualan murah tersebut. Bukan setakat kedai runcit, tetapi juga hotel, transport, kedai pakaian, restoran dan sebagainya, semua akan terlibat untuk memastikan peniaga-peniaga juga menyumbang kepada membantu rakyat dikala harga sedang meningkat ini. Tetapi yang saya nak maklumkan bahawa kalau isu ini dimainkan oleh pembangkang, iaitu harga naik, ianya hanyalah semata-mata gimmick politik pembangkang saja. Kerana pembangkang sendiri sedar bahawa kenaikan harga bukan dapat dikawal sepenuhnya oleh kerajaan, kerana ianya merupakan fenomena global yang berlaku di seluruh dunia. Kita terikat dengan import, dasar import dan sebagainya. Apabila kita beli produk yang mahal daripada negara luar, tentu saja harga yang dijual kepada pengguna juga akan menghadapi kenaikan harga. Pendek kata, kalau dia orang kerajaan pun tak boleh. Dia cuba nak menipu di Pak Kajang baru ni. Setengah jam saja jual gula murah, habis. Dah tak mampu apa-apa. Dan 2 hari lepas, di dalam sebuah akhbar 3 hari lepas, di dalam sebuah akhbar harian di Malaysia ini, Tuan Ibrahim Tuan Man sendiri pun membuat pengakuan kepada pemberita, kepada media, bahawa apa yang berlaku di Pak Kajang itu adalah gimmick semata-mata. So, kepada pembangkang, semuanya gimmick. Jadi jangan percaya. Sebab itu kita kata selamatkan negara ini daripada pembohongan. Jadi mereka berbohonglah sepanjang masa. Muzamil.